dengan Massimo adalah market leader. Okey, bila dia orang tengok apa ni, Gardenia buat roti ikan bilis. So orang lain pun pesaing lain akan buat juga roti ikan bilis. Tapi tak lawan, harga pun tak sama dengan Gardenia. Okey, kita tengok lagi contoh. Ni contoh pesaing roti yang sekarang ni memang cuba memasuki pasaran. Nampak? Yang ni roti sedap. Okey, nampak? Ini produk-produk dia, roti sedap. Macam Gardenia dengan Massimo. Macam. Okey, tapi dia punya bentuk packaging tak sama. Okey, kat bawah ni Mighty White pun sama, mengeluarkan produk yang sama macam Massimo dan juga Gardenia keluarkan. Okey, tengok yang ni. Okay. Samudra. Okey, yang ni cuba tuan-tuan dan perempuan pergi pasaraya, pergi tengok produk-produk daripada Samudra. Produk Samudra ni, produk dia semua seakan Gardenia dengan Massimo, tapi dia sedar diri dan dia tak lawan dia tu. Dia cuma nak jadi macam pilihan alternatif. Okey. Macam roti-roti yang ban-ban Planta, coklat, dia buat juga dan harga dia tak semahal Gardenia dan Massimo. Dan dia ada target market dia. Target market dia adalah pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar IPT yang makan untuk kenyang. Makan bukan untuk brand. Okey. Pocket cake dia ada. Ni kek coklat moist yang ni lah yang saya kata ni, yang harga dia RM3. Okey. Ni dia ada bahulu. Bahulu tu sebenarnya adalah kuih tradisional orang Melayu. Tapi orang Melayu tak masuk pun pasaran. Yang masuk Samudra. Kita nak pergi tengok orang bersalin, nak pergi tengok orang sakit, pergi supermarket beli bahulu Samudra. Okay? Ini kek buah dia. Ini kek pisang ni. Nampak? Dia mengkaji apa yang orang Malaysia suka makan. Orang Melayu suka makan. Dan dia akan cuba mengeluarkan produk yang akan beli itu adalah orang-orang kita. Okay. Samudra ni dia bijak nah. Sebab kalau kita memang tak perasan, dia memang tak highlight pun dia punya company, dia punya syarikat, dia tak highlight pun. Dia kebanyakannya highlight produk-produk dia, nama produk dia. Dia punya syarikat tu duk ujung-ujung tepi-tepi je. Pak, okey. Cubalah lepas ni pergi pasaraya tengok, Samudra ada tu. Ingatkan tak ada. Samudra sekarang ni memang top lah bagi target marketnya. Okay? Kita kena macam tu lah. Kalau kita nak duduk tu, kita kena tahu siapa target market kita. Okay? Kek. Market leader untuk kek adalah memasak. Market leader untuk kek. Ni, yang saya kata ni, 2 ketui ni, dia berbual dalam satu bekas RM35. Okey, memasak, dia buat keluar juga brownies. RM35, saiz 7. Ini adalah market leader untuk kek. Jadi kalau kita jual kek, kita kena tahulah siapa kita punya market leader. Kita belilah kek dia. Dan kita balik rasa. Macam mana kek dia rasa macam mana. Kek kita rasa macam mana. Okey? Persaingan sihat. Okey. Market leader untuk baju kurung, Bella dan Hasnuri. Nampak? Ini adalah market leader untuk baju kurung. Jadi kita kena tahulah. Kalau kita nak buka kedai, kita nak jet baju kurung, lepas tu kita nak lantik ejen, kita kena tahulah. Kita belilah baju Bella, belilah baju Hasnuri, lepas tu tengoklah macam mana produk kita, produk mereka macam mana. Okay? Ini adalah market leader. Apa-apa perniagaan pun kita kena tahu siapa market leader kita. Okey, ni untuk tudung. Tengok, Niloufar Fazura. Okey, dulu-dulu ni masa Niloufar keluarkan tudung, dia boleh beat apa tu yang Farida. Okey, dia boleh beat Farida. Tapi bila Fazura baru ni buat keluar tudung dengan harga RM27, terus tudung Niloufar kurang permintaan berbanding Fazura. Kan dalam berapa jam dia boleh jual sampai berapa juta ringgit. Kan?
Itu adalah peranan tau. Kadang-kadang bila produk tu dikeluarkan pada masa yang betul, media yang betul, so produk boom. Kemudian untuk frozen food, Nanis dan Fatihah. Nanis ni adalah orang lama yang buat frozen. Fatihah pun sama. So kalau kita nak buat kuih frozen, kita kena pergilah tengok. Pergi dekat pasar raya, jangan duk pergi ambil gambar saja. Pergi ambil gambar. Orang kerja dekat supervisor supermarket tu mai marah kat kita. Belilah satu produk Nani, satu produk Fatihah. Balik kita tengok apa beza market leader kita dengan produk kita. Oh, produk kita tak lapik plastik pun patutlah goreng dia hancur. Oh, produk mereka mula-mula mereka goreng separuh masak. Kita tak goreng pun. Jadi kita boleh tahu daripada situ. Okay. Ini untuk biskut. Untuk biskut ni, Munchies. Tengok dah, Munchies ni dia pandai tau. Dia sebenarnya mengeluarkan 3 kategori biskut. Biskut yang macam ni, biskut ori yang tak ada jenama tu satu. Yang kedua, biskut yang sederhana. Untuk geng-geng sederhana. Ada nama biskut dia. Yang mahal, biskut yang dia kata premium adalah Munchies. Dia yang mengeluarkan produk tu saya tak ingatlah nama apa. Satu company, tapi dia mengeluarkan pada 3 sasaran pengguna. Okey, yang macam yang tak ada jenama ni untuk golongan macam ni. Yang ada jenama tapi biskut yang biasa-biasa untuk ni. Tapi macam ni Lexus, apa semua ni dia adalah yang untuk bagi dia orang yang ada duit. Jadi kita kena tahu. Mereka pandai. Satu kilang buat keluar banyak produk. Letak nama je tak sama. Ni. Konsep produk kita mesti ada konsep. Konsep tu penting. Tengok. Dulu samudra, kek pisang samudra. Nanti mesti ada yang kata, oh yang ni samudra punya ke? Tak tahu. Kan kalau musim raya lagi banyaklah dekat pasar raya. Okey, dulu dia mengeluarkan 700 gram. Harga dia RM8 lebih. Tapi bila zaman pandemik ni, dia pandai. Dia mengurangkan kuantiti. Dia buat dalam bungkus yang kecil, 350 gram pada harga RM4.3 rasanya. Jadi maksud dia orang mampu beli. Produk ni kita mesti jual pada harga. Ini adalah produk pelengkap. Maksudnya kalau tak ada pun tak apa, orang tak makan. Tapi kita kena jual pada harga RM5 atau RM10 ke bawah. Sebab bila harga lebih daripada harga RM5 dengan RM10, orang tak beli. Orang tak beli. Law ni trend dia macam tu. Sebab tu kita tengok produk-produk kat pasar raya, semua harga dia murah. Rich fruit cake pun macam tu. Kalau nak banding dengan Mighty White, kita tengok Mighty White, dia punya kek pisang tak sesedap kek pisang samudra. Kek pisang samudra lagi moist. Jadi kita kena tahu, apa pun kita kena tahu, kita kena ada konsep. Produk kita mesti ada konsep. Tengok, ini konsep orang kita jual. Yang ni Ikhwan jual. Tapi Ikhwan tak apalah. Walaupun dia jual mahal, tapi dia ada target dia. Dia ada kepada siapa yang dia nak jual. Okey, ini trend terkini. Trend terkini ya. Dia buat kek pisang, dia combine kek pisang tu dengan brownies. Yang hujung sekali ni adalah kek pisang orang kita lah buat. Satu kotak ni RM25. 20 hingga RM25. Jadi bila orang nak beli, orang akan fikir 5-6 kali. Kek pisang je. Kecuali orang tu memang dia kata, oh kek pisang ni memang sedap lah, memang moist, dia akan beli. Tapi kalau orang biasa-biasa, B40, macam kita, kalau kita pun kita akan beli samudra punya. Okey. Yang ketiga, harga murah. Yang ketiga pula. Yang seterusnya harga murah tapi mahal. Tengok. Harga sambal Maggi 30 gram tadi RM1.5. Okey, usahawan saya dia jual harga sambal tumis 400 gram RM12. Orang akan kata, mahalnya RM12, Maggi RM1.5 je. Cuba kita kira tengok. Jika harga sambal Maggi 400 gram, 400 gram bahagi 30 gram, jatuh, kalau dia jual dia punya sambal ni dalam balang macam ni, jatuh RM19.99, RM20. Jadi siapa yang mahal, siapa yang murah?
Maggi ni produk dia mahal. Tapi bila dia packing single use, dia packing kecil-kecil, jatuh RM1.50, orang rasa orang mampu beli. Orang boleh beli. Tapi yang ni, yang harga 12 ni, orang rasa mahal. Walaupun bila kita kira balik sebenarnya Maggi tu lagi mahal. Faham? Boleh? Jadi kita kena tahulah ini adalah strategi orang industri. Sebab tu kita tengok perencah serbuk nasi goreng kampung, serbuk nasi goreng biasa, serbuk nasi goreng Cina yang jual di Pasaraya brand Adabi 17 gram. Harga dia berapa? Baru RM1. Boleh makan berapa orang? 3 orang. Okey. Harga murah tapi mahal. Nampak? Jadi memang menang dekat Maggi lah. Maggi RM1.50, yang lain semua, yang ni dalam botol, yang ni dalam plastik. Okay? Sebab apa orang tak suka beli benda-benda yang macam ni dalam botol, macam dalam plastik ni, sebab dia bukan single use. Orang pakai, lepas tu orang kena simpan balik. Orang tak makan habis. Okay? So kita tak buat apa pun kita kena fikir. Single use. Okay? Okay. Fast moving. Produk kita mestilah kena fast moving. Fast moving ni maksudnya apa? Kita letak laku habis. Letak orang main ambil. Baru duk kira tak dan letak habis, orang main beli dah. Mesti fast moving. Okey, dalam F&B, dalam makanan, yang fast moving adalah makanan untuk kenyang. Apa makanan untuk kenyang tu? Sebab tu je nasi, apa semua kan. Okey, nasi bajet RM5. Laku. Sebab dia makanan untuk kenyang. Okey, makanan alternatif. Laku. Macam kita tak mau makan nasi, kita nak makan roti, kita nak makan mi goreng, bihun goreng, itu pun laku. Okey, makanan untuk rasa. Makanan untuk rasa ni maksudnya macam orang lelaki lah, lepas makan nasi dia nak cari rokok. Okey, orang perempuan nak makan apa? Nak makan buah, nak makan kek, nak makan aiskrim, nak makan coklat. Itu adalah makanan untuk rasa. Okey, last sekali adalah produk pelengkap. Sambal, sekaya, tempe. Maksudnya kalau kita makan nasi tu dah ada kari. Makan nasi dengan kari. Kita nak juga benda lain sebagai pelengkap. Okay. Ini adalah 4 jenis produk yang fast moving. Okay. Contoh, macam nasi tomato ni orang jual. Nasi tomato ayam masak merah RM5 campur air percuma. Yang ni memang laku lah. Sebab dia adalah makanan untuk kenyang. Lepas tu mi goreng, coklat, jam, ini adalah produk pelengkap. Jadi kita kena tahu produk kita ni duk kategori mana. Fast moving ke tak? Slow moving ke? Okay? Kita kena tahu juga bahan mentah yang digunakan. Okay, bahan mentah yang digunakan. Contoh ada usahawan saya, ni 2 minggu lepas, saya ajak dia buat daging hitam. Okey, ini adalah saya ambil contoh daripada industri. Ni Brahim, daging masak hitam Brahim, dan ni lagi Lengkuas, dia punya syarikat nama yang buat ni. Cuba kita tengok. Memang barang-barang yang digunakan oleh industri dengan yang kita guna memang different. Okey, tengok. Dia pakai daging masak hitam, dia pakai apa? Daging, ayam, ekstrak sos kacang soya, bawang, cili, minyak, biji kelapa sawit, minyak kelapa sawit, kanji terubah suai, halia, asam jawa, rempah, cili padi, bawang putih, gula, garam, stok ayam, daun ketumbar dan monosodium glutamate. Nampak? Okey. Bila kita tengok dengan usahawan saya punya ingredient, tengok bahan. Tak ada pun pakai kanji terubah suai, panggil monosodium glutamate, sebab dia kata dia tak pakai pun. Dia pakai benda yang saya tak pakai aji pun. Maksud dia, bila kita nak masuk dalam industri, nak tak nak kita kena pakai. Kita kena tahu benda-benda ni. Kita kena guna. Buat kuah rojak. Buatlah kuah rojak kita ni seminggu je tahan, lepas tu berkulat. Sebab kita tak tengok. Cuba kita pergi beli kuah rojak yang dekat industri. Apa yang dia bubuh dalam tu? Tak salah, kita kena ikut akta makanan. Okay? Ni semua ikut akta makanan. Okay? Ni tengok. Biskut. Tengok produk di pasaran. Ni biskut yang ada di pasaran ni. Tu apa yang jual dekat R&R, yang apa?
emas-emas, cuba tengok apa yang dia guna. Okey, kita kalau buat biskut, kita pakai pelanta yang pelanta saya pakai yang premium tu, Luprak. Saya pakai Buttercup. Tapi dia pun pakai apa untuk buat biskut? Dia tak pakai butter. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak percaya, pergi di pasar raya, ambil tengok. Dia pakai apa? Dia tulis dia pakai butter ke? Dia tak akan pakai butter. Dia pakai minyak saja. Sebab tu mereka boleh jual murah dekat pasar raya. Ada yang satu balang 50 biji, RM9, 99 sen. Kita, ya Allah, butter cookies mana boleh jual murah RM9, 99 sen. Mesti kena jual 25. Itulah. Sebab kita tak study, kita tak pergi belajar apa bahan mentah yang digunakan dalam industri. Cuba tengok paste sambal tumis. Paste sambal apa pula? Sambal dendeng ke, sambal rendang. Bahan mentah yang dia gunakan adalah dia akan masukkan dalam plastik ataupun botol kaca, dia akan masukkan minyak dulu. Masukkan minyak, lepas tu baru masukkan paste sambal tu, lepas tu atas tu dia akan masuk minyak lagi. Pasal apa tu? Ada tujuan dia. Itu yang kita kadang-kadang tak tahu dan produk kita tak boleh di industri. Okey, due diligence. Apa ni due diligence? Due diligence ni maksud dia, katalah contoh saya nak buat karipak frozen. So, saya kena pergi dekat kedai ataupun pasar raya yang berhampiran dengan rumah dan saya kena survey. Sekurang-kurangnya 5 produk yang buat karipak pusing frozen. Contohlah saya nak buat karipak pusing, saya kena pergi cari benda yang sama. Dia bungkus pun ada 10 biji yang sama. Kuantiti pun sama. Saya kena, itu maksudnya due diligence. Kita pergi survey pesaing. Okey, contohlah. Ni contohlah. Nanis, Fatihah dan beberapa lagi yang ada di pasar raya. So, kita beli. Kita belilah satu yang market leader punya. Contoh kita beli Nanis. Kemudian lagi satu kita beli yang belum dikenali, yang packaging simple-simple macam kita. Okey, so balik kita buka. Okey, ni Nanis. Contohlah ni Fatihah. Ni jenama apa-apa. La ni ke apa kan. Lepas tu kita buka kita punya produk. Kita tengok produk ni, 4 ataupun 5 produk ni kita tengok, kita belek. Macam mana produk kita ni? Patutlah dia packaging dia macam ni. Yang ni packaging macam ni. Yang ni macam ni. Baru kita boleh, bila kita dah buat due diligence tu, baru kita boleh tahu produk kita tu sebanding ataupun tidak dengan produk pesaing. Okey, apa kita nak kena buat? Kita kena buat ni, kita kena survey harga. Okey, contoh Nanis frozen food, karipak frozen dia RM5.5. Fatihah RM5.5. Kraft RM5. Aminah frozen RM5. Sufia frozen RM5. Maksud dia, kita tak boleh beat market leader punya harga. Okey, ni adalah harga-harga kita. Okey, ni adalah harga-harga kita. Harga-harga pesaing kita yang kategori kita lah. So, daripada ni kita tengok ni, kita boleh letak harga. Jadi, kita boleh letak harga sama ada kita letak RM5 juga, ataupun kalau produk tu dia cost dia sikit, kita letak RM4.8 kupang. Macam tu. Kita bukan boleh sewenang-wenangnya. Kita kena ikut harga pesaing. Okay? Okey, contoh. Ni. Haji Selidik, harga pasaran sabun pencuci pinggan yang dia nak jual di pasaran Kedah. Okey, dia nak tetapkan harga dia, jenama X. Okey, so dia pergi dekat pasar raya dan dia tengok jenama A harga RM4.8. Kena buat macam ni. Jenama B berapa ringgit, jenama C berapa ringgit, jenama D berapa ringgit, E, F, G. So, dia di pasar raya tu dia jumpa 7 brand yang dia nak jual, yang jual sabun basuh pinggan sama dengan dia. Berat sama, botol lebih kurang sama. Okey, so dia letak. So dia nak kena tahu berapa dia nak letak harga. So dia kena kira purata. Purata ni macam mana? Campur ke semua 7 harga pencuci pinggan tu, bahagi dengan 7. Dapatlah RM6.56.
Kerap. Kita tengok pula harga yang kekerapan. Oh, harga yang kerap RM4.8. Tulis kat sini RM4.8. Median. Median harga yang berada di tengah-tengah. Harga dalam semua ni yang berada di tengah-tengah RM5.40. So, tulis kat sini RM5.40. Okey, harga yang paling maksima RM14.3.5. Minimum harga RM2.99. Ni selalunya harga Tesco, kan? Dia buat jenama brand dia tu memang harga macam ni. So bila kita tengok macam ni, kita dah boleh letak berapa harga yang kita nak letak. Maksudnya, kita boleh letak harga antara RM5.40 hingga RM6.50. So, kalau saya letak mungkin saya letak harga RM6. Jadi kita daripada ni baru kita daripada penentuan harga ni lah kita boleh letak harga. Kita tengok harga pesaing-pesaing kita dulu. Okay? Next. Okay, produk pesaing. Ni kita kena tengok produk pesaing. Produk pesaing ni dia ada penambah rasa. Dia memang ada penambah rasa. Okay. Apa penambah rasa tu? Ni lah. Memang dalam mereka punya produk mesti ada. Okay, macam ni ya. Ni. Maggi. Kalau tengok kat belakang ni, dia memang ada. Ingredient kat belakang ni. Dia memang ada penambah rasa nak bagi sedap. Semua ada. Produk pesaing, produk industri semua ada penambah rasa. Okay. Law ni dia tak pakai Ajinomoto lah. Dia pakai pasti sedap. Okay. Macam ni ada guna pasti sedap. Okay, ni rempah ayam goreng ni pun ada pakai pasti sedap. Bila masuk industri mesti ada penambah rasa. Okey, contoh ada setengah macam daging masak hitam tu. Dia kata, saya tak pakai Abang Haji. Saya tak pakai Ajinomoto. Habis, kalau rempah masak hitam tu, kita buat daging masak hitam, kita pakai kicap. Dalam kicap ada Ajinomoto. Ada gula, ada garam. Okey, kita kata, kita memang tak makan lah Ajinomoto. Dalam mayonis, ada Ajinomoto, ada gula, ada garam. Dalam sos cili, dalam sos tiram, dalam sos tomato, semua ada. Itu produk pesaing. Saya tak kata kita tak boleh. Saya tak kata, kita tak maulah kita nak buat macam apa yang kita makan di rumah. Boleh. Kita kata kita jual daging masak hitam, kita masak tanpa pengawet, tanpa penambah rasa. Boleh. Tapi kita kena kata produk kita produk premium. Kadang-kadang orang dia tak, tak kisahlah, makan je lah. So bila kita nak jual produk premium, kita kena letak dekat stiker kita tu apa yang premium dia. Macam pernah saya mengajak buat mi kuning kat usahawan saya. Usahawan saya dia akan highlight dekat dia punya stiker 0% tanpa menggunakan asid borik. So kita memang tu produk kita memang premium lah. Walaupun waktu tu semua orang jual mi kuning RM1.2, kami jual RM1.5, tapi orang akan beli. Sebab apa orang akan beli? Sebab orang kata, sebab kita bebas daripada asid borik. Okay? Kita kena highlight benda tu. Okay. Produk pesaing, ada pengawet. Wajib ada pengawet. Sodium proponate, potasium sorbate, benzoat. Ini semua adalah bahan pengawet yang dibenarkan dalam buku akta makanan. Macam budak-budak saya di SIK dulu, dia memang belajar. Akta makanan, dia kena tahu berapa persen apa semua. Okey, tapi kita ada pilihan alternatif. Kita boleh pakai pengawet asli. Apa pengawet asli tu? Asam keping, cuka, minyak, itu adalah pengawet asli. Tu segala rempah-rempah 4 sekawan tu, kulit kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang, itu adalah pengawet. Sebab tu kita tengok makcik-makcik yang buat kat kampung tu buat acar. Dia akan pakai benda-benda ni. Itu adalah pengawet. Tapi dalam industri ni orang nak mudah cepat, orang nak produk tu panjang dia punya tempoh hayat. Jadi orang letaklah benda-benda ni. Tengoklah roti Gardenia, roti Massimo, semua ada. Pengawet. Sebab tu roti mereka tahan seminggu. Okey, cuba tengok roti usahawan kita. 3 hari dah berkulat sebab kita tak menggunakan pengawet. Okey. Kalau industri memang guna pengawet. Okey, lagi satu filler. Produk pesaing. Kan? Macam contoh
Saya punya usahawan, dia jual ni. Apa ni orang panggil apa? Tadi duduk dengar. Ini orang panggil apa? Kokoja. Kokoja. Okey. Dia jual kokoja. Lepas tu dia kata dia tak, bila dia nak pergi jual dekat pasar raya, dia tak boleh compete dengan produk pesaing. Okey, ada seorang Pak Haji ni, dia memang jual kokoja. Bekas yang sama dengan usahawan saya, dia cuma jual RM3. Usahawan saya tak boleh jual RM3. Usahawan saya kena jual RM6. RM5.50 hingga RM6. So, apa yang kita buat? Apa yang kita nak kena buat ni? Okey, so kita bersembang dengan owner, dengan founder tu kan. Founder tu kata, masa pandemik memang lakulah produk kokoja dia. Okey, so tanya dia macam mana? Kami ni beli, orang kata paling murah beli dekat Shopee tu. Coco Crunch kan, paling murah beli. Tapi tak dapat harga macam mana tuan offer pada pasaran. Maksudnya dia offer RM3, maksudnya dia jadi untung lah. Mungkin untung dia, mungkin produk dia untung RM1.50 aja ke RM1.80 je kan. Okey, dia kata dia pakai filler. Yang ori ni dia pakai bagi orang noticeable saja. Okey, contoh dalam Coco Crunch kita letak berteh, lepas tu kita letak Coco Crunch, lepas tu kita letak topping coklat kan. Jadi orang kata okey ini Coco Crunch. Bila orang kata Coco Crunch, orang beli, orang nak makan, dia kena gaul Coco Crunch tu. Dia gaul Coco Crunch tu. Bila gaul, kita boleh tahu ke sama ada produk tu produk asli ataupun tidak. Dia tak salah. Dalam industri dia tak salah. Dia bubuh berteh, lepas tu dia bubuh Coco Crunch yang bukan ori, lepas tu atas sekali dia letak Coco Crunch ori, lepas tu dia letak topping coklat. Bila orang nak makan, orang gaul dan orang tak perasan pun kata ada Coco Crunch yang bukan asli. Nampak? Sebab itulah dia boleh letak harga RM3. Ini bukan cerita tipu-tipu, ini cerita betul. Ya? Okey. Ini satu. Ni, Coco Crunch Oreo. Okey. Macam mana dia buat? Dia tak beli Oreo, dia beli Oreo yang ori untuk letak atas saja. Yang dalam tu dia beli produk-produk yang seakan Oreo. Bila kita hancurkan dia, kita letak dalam balang, lepas tu kita nak letak topping ke pula, orang tahu ke? Orang tak tahu. Tapi bila orang makan yang atas tu, sedap lah, memang Oreo lah. Memang dia bubuk Oreo. Itu adalah permainan dalam industri. Tak salah. Sebab dia memang pakai yang ori juga, walaupun dia tambah dengan yang tak ori. Okey. B2C and B2B. Contoh tadi dari masak hitam tadi. B2C adalah business to customer, end user. Kita ni B2C. Kita beli daging hitam, saya dah habaq dekat usahawan saya tu, dia jual satu bungkus RM15. Saya kata kurangkan, jual lah satu bungkus RM10. Sebab RM10 tu orang mampu beli daripada RM15. Orang tak berani gamble untuk nak beli RM15, takut tak sedap. So buat yang RM10. Dan alhamdulillah dia pun dah packing RM10. Laku. Jadi single use. Orang buka, orang makan yang RM10 tu. Ready to eat. Okay. Untuk B2B, B2B adalah business to business. Maksud dia buat business to business juga. Orang order dalam kuantiti yang banyak. Mungkin nak buat kenduri ke. Kan? Itu adalah B2B. Okay? Ni contoh. Cili bo manja. Ni yang 3 kilo. 3 kilo ni adalah untuk B2C. B2B, sorry. So orang beli dia untuk katalah nak masak sambal tumis, apa semua. Lepas tu orang nak jual balik. Orang masak dia untuk sambal,
Lepas tu orang nak jual nasi lemak. Okay. Tapi untuk kita yang nak pakai B2C, ada juga dia jual. Yang ni 350 gram saja. Jadi kita tahulah produk ni ada B2B, ada B2C. Jadi kita pun kalau kita nak menjual, kita kena tahulah produk kita tu B2B ataupun B2C. B2C ni memang untuk end user. Cili bau kecil ni memang untuk end user. Dia balik, dia guna, habis. Sebab itulah produk-produk ni dia ada kategori-kategori dia. Ada timbangan-timbangan dia. Sebab dia ada target market dia. Okey, untuk macam ni siapa dia punya target market. Okay. Next. Business mesti ada daily income. Mesti ada daily income. Kalau business tu tak ada daily income, memang maksud dia memang tak bukan business lah. Okay. Okay. Mari kita share. Bengkel baiki motor atau bagi kereta. Okay. Salah seorang peserta saya, dia buka bengkel repair motor. Tapi dia kata dah setahun lebih tak buka. Sebab start daripada pandemik hari tu, dia memang tak buka dah bengkel. Lepas tu, tak buka bengkel, sewa kena bayar tak? Sewa kena bayar, cikgu kata 300 sebulan. Tuan-tuan dan perempuan bayang tengok. Kalau setahun 12 bulan kali 300 dah berapa ribu dia nak kena tanggung. Okay. Tu saya kata kat dia, so cik buat apa lah ni? Dia kata tak buat apa, duduk saja. Duduk saja. Sebenarnya bisnes baiki motor kereta ni lagi ada potensi waktu pandemik. Nak kena buat macam mana? Cuma kita kena rajin saja. Buat flyers, pergi letak dekat postbox rumah ke rumah. Lepas tu, tulis kat situ, bersedia untuk ke lokasi yang maksud dia sanggup pergi ke rumah orang. Jadi, bila buat macam tu, orang akan call. Orang akan call, okay, mai tengok tayar motor saya pancit. So, dia pergi. Bila dia pergi bagi servis di situ, dia sebenarnya untung. Tak gaduh guna elektrik. Ayak pun free. Elektrik pun free. Semua free. Cuma dapat duit saja. Dia akan pergi, dia akan bawa barang-barang dia. Orang tu nak beli bahan lagi, tube ke apa ke lagi kan. Itu adalah sebenarnya ada income, boleh buat income tapi dia tak pandai. Dia ingat masa tu tak mau buat apalah, duduk di rumah saja. Baiki kereta pun macam tu. Boleh buat flyers letak dalam rumah ke rumah ataupun boleh letak dalam surat khabar. Tu. Okey, surprise bouquet. Surprise bouquet pun waktu sekarang ni memang laku. Okey, ni student saya jual. Student saya umur dia 20 tahun, budak lelaki. Budak lelaki. Buat surprise bouquet. Budak lelaki, saya pun terkejut. Cantik pula tu dia buat dengan apa coklatnya, dengan buahnya apa semua dalam tu. Okey. So, benda ni sebenarnya bila dalam keadaan macam ni memang kita perlu. Sebab kadang-kadang birthday kawan ni kan. Nak bagi kawan ni dapatnya pangkat, kawan ni dapat anak, baru melahirkan anak. So kita boleh buat. So business bouquet ni adalah satu bisnes yang simple. Kita tak payah simpan stok yang banyak. Kan? Okey. Kemudian kita jual kek. Contoh kita jual burnt cheesecake, kita jual tart. Pun sama. Kalau tart tu kita boleh buat dia punya shell siap-siap. Saya suka lah kalau maksud dia kita online pun kita ada marketing online, offline pun kita jangan lupa. Offline ni kadang-kadang perlu. Kalau kita ada business card, kita bagi business card. Kalau tidak, kita buatlah flyers. InsyaAllah dalam tempoh 2 minggu akan ada permintaan produk. Bila kita guna offline marketing. Sebab tengoklah kita pun kalau lalu satu-satu tempat tu menurut kajian yang dibuat 7 kali kita lalu baru kita perasan. Ada kedai makan lah kat sini. Ada orang jual teh ais lah kat sini. 7 kali kita lalu. Kedai frame gambar. Kedai frame gambar. Ni pun saya punya usahawan. Dia kata dia punya pendapatan masa sebelum COVID 30,000, 50,000. Lepas tu masa COVID dia tak tahu nak buat apa. Kena tutup. Dia tak ada pendapatan. Saya kata kat dia, awatlah tak buat produk-produk yang simple-simple. Yang orang duk post frame gambar. Apa-apa benda yang bangku kecil-kecil ke, meja tulis ke, yang
tak payah pakai pekerja yang ramai, dia buat sorang-sorang dan dia iklankan dalam FB ataupun dia buat YouTube ke apa. Sekarang ni dah on dah. Kedai gunting rambut pun macam tu, tutup. Saya kata pilih rumah ke rumah. Gunting rambut satu kepala RM7. Kalau dia 4 kepala dah RM28 dah. Bukan gaduh kos apa pun. Elektrik nak pasang apa mesin gunting rambut tu, rumah tuan rumah. Kan? Semua hak tuan rumahnya. Tuala, tuan rumah bagi. Dah, masa COVID tak mau share. Semua tuan rumah punya. Kemudian dia cuma bawa perkakas dan skill dia saja. Satu hari berapa rumah dia boleh pergi. Okey, lagi satu bisnes jahitan. Ramailah usahawan saya. Cikgu lah ni siapa pun tak upah dah. Kami ni semua ni geng-geng cikgu lah. Geng-geng cikgu, geng-geng misi yang tanpa buat baju kurung untuk raya lah ni tak ada siapa dah. Okay. So nak kena buat apa? Saya kata tak apa. Bila kita dah ada kedai, gunalah kedai tu. Kain perca ada tak? Kain perca ada banyak. So buat produk yang menggunakan kain perca. Apa produk dia? Produk dia kita boleh buat batu seremban. Batu tujuh. Orang Kedah panggil batu tujuh. Buat dalam kain perca tu. Okey. Lepas tu dia tanya, takkan nak buah manik dalam tu cikgu? Manik kos. Tak payah buah manik. Buah kacang hijau. Jangan buah kacang tanah. Kacang tanah lama-lama nanti dia akan ada binatang dalam tu. So buah kacang hijau. Buat 3 segi kecil beda untuk lambung 7 batu. Dan lepas tu buat beg kecil. Masukkan batu-batu tu dalam beg tu. Satu RM25. Siapa nak bagi? Dan dia buat laku. Ni siap ada pula. Okey. Ni hak warna ni. Ni hak warna ni. Dia dah pandai, dia dah kreatif ni. Buat rambut. Kita kena kreatif. Kalau dah macam tu kita pun tak buat apa. Tapi kita kena kreatif. Okay. Tengok lah. Ni saya just nak share. Made about nuts. Ni adalah produk ketuk-ketuk Aidilfitri. Made about nuts. Dia kata, ni, made about nuts memang gila lah kalau tengok benda-benda ni. Biskut Florentine je. Tapi dia menggunakan tu, nampak nut atas ni tu yang premium. Sebab tu dia kata produk dia premium. Dalam satu balang ni ada 30. Ada 30 pieces. Harga, saya pun lupa dah. Okey, harga RM26. Satu balang RM26, dua balang RM50. Okey. Crispy dengan crunchy. Sasaran pelanggan dia siapa? Kenapa produk dicari? Cuba share dengan saya. Kenapa orang cari produk macam ni sekarang? Bukan murah. Satu balang ni ada 30 pieces saja. Harga dia RM26 satu, dua RM50. Tapi kenapa dia tak menang tangan? Staff dia tak dan buat. Kenapa dia produk ni menjadi permintaan? Kenapa? Ada siapa-siapa nak share? Kenapa produk ni orang cari? Apakah sasaran pelanggan dia? Menarik perhatian. Ya, orang tengok pun orang kenal. Kan? Lagi? Kita tengok pun kita dah pecah liang dah. Kita teringin dah nak makan sebab kita tengok tu ada almond, ada apa? Segala kacang-kacang lah dalam ni. Kacang shantong lah semua kan. Semua dalam ni. Lepas tu dia punya packaging. Dia punya stiker. Stiker tu colourful. Bila colour merah ni akan mata ni, fikiran ni memang tak boleh alih ke lain dah. Memang duk nampak yang tu saja. Okay. Kemudian packaging dia. Pembungkusan dia tu. Kitar semula. Memang kita boleh guna. Lepas ni dah habis makan boleh letak gula, letak garam. Memang mesra pengguna. Sebab itulah produk ni dicari.
Okey. Okey. Agihan kiraan kos. Okey, yang ni penting lah untuk siapa yang buat produk makanan, produk apa pun, kos produk mesti lower than 50%. Maksudnya kalau katalah kita nak jual RM50, produk kita harga kos dia mesti bawah daripada RM25. Sebab apa? Lagi 30 mesti untung. Contoh, produk kita harga 100, 50 ke bawah mesti harga kos. Semualah bahan mentah, packaging, apa semua. 50%. 30 kita mesti untung. RM30 mesti untung. 20% kita standby untuk diskaun dan lain-lain. Diskaun dan lain-lain tu macam mana? Tengoklah. Ni nak di Pak Bali. Okey, kek coklat moist satu RM30, dua RM60. Macam tadi, matte about nut, satu RM26, dua RM50. Jadi RM2 tu lah masuk bawah diskaun. Okey, ataupun kita nak bagi orang rasa. So, yang bagi orang rasa tu adalah ditanggung bawah 20%. Ataupun kan law ni kan macam-macam. 10, 11, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 12. Jadi yang tu terlalu banyak sangat kita punya perayaan, kita punya event, apa semua di Malaysia ni. Jadi itu masuk bawah 20%. Sebab kita dah kira dah kos yang 20% tu. Okay, kadang-kadang tengok di Malaysia lah paling banyak sekali perayaan. Perayaan apa? Hari Guru, Hari Prajurit, Hari Jururawat, Hari Ibu, Hari Bapa, Hari Tangan Kidal. Hari apa-apa lagi. Jadi maksud dia yang tu ni bawah 20%. Satu RM5, dua RM8. Ya. Itu masuk bawah diskaun. Jadi yang ni usahawan tolong ingat. Kos mesti lower than 50%. 30% mesti profit. Kalau dulu-dulu tu memang kita boleh letak untung kita 150%, 200%. Tapi lah memang tak boleh dah sebab harga dah naik. Kalau dalam industri makanan, lah ni 33%. Profit 33%. So saya letak 30% ni. Okay? So yang ni please ingat. Okay? Produk home base tapi nampak industrial product. Yang ni lah. Cuba tengok. Yang kat sini Donut Dunkin, yang ni Big Apple. Tapi kalau ikut dalam survey, Big Apple lagi digemari oleh rakyat Malaysia daripada Donut Dunkin. Okay? Okay, tengok. Kita buat produk home base tapi bagi nampak macam industrial. Nampak pun gebu, nampak sedap. Janganlah nampak, alah ni kita tahu lah. Donat lagu ni mesti donat orang kampung ya. Kita tak mahu macam tu. Kita kena buat produk yang walaupun kita buat di rumah tapi dia nampak wow. Nampak macam donat kita ni best lah lagi daripada Big Apple ataupun Donut Dunkin. Apa-apa produk yang home base pun. Okay. Tak semestinya jadi founder ataupun owner. Boleh jadi orang tengah. Okay, ni yang jual Mama Sap ni kawan saya. Okay, group dia punya personal sale lah. Bukan my group sale. Untuk September 39,739 kupang. Okay. Dia kata seronok buat bisnes Mama Sap ni sebab tanpa modal, tanpa pegang stok, tanpa buat penghantaran. Jadi orang yang memang suka jual benda-benda macam ni, dia memang boleh jual. Dia memang boleh jual. Okay. Ini adalah macam nak buat stiker, macam mana nak buat benda-benda yang printing lah. Okay, masa saya duduk dekat Darul Aman, student saya ramai yang buat bisnes ni. Mereka jadi agent. Okay, bila nak mai Hari Guru, Allah, dah macam-macam dah. Okay, order awal. Okay, tapi satu masalah kita yang saya nampak kan, masalah usahawan-usahawan ialah bila dia nak buat iklan produk, dia nak buat promosi produk, selalu salah waktu. Macam mana salah waktu? Okay,
Kita nak puasa lagi 3 bulan. Nak raya lagi 4 bulan. Waktu tu tengok supermarket dah pasang lagu raya. Kita duk kata, lah nak puasa lagi 3 bulan, pergi bubuh dah lagu raya. Buat apa? Sebenarnya itu adalah masa yang sesuai untuk kita promote produk. Kita hari pertama puasa baru nak jual kurma. Hari pertama puasa baru nak jual telekung. Hari pertama puasa baru nak jual Quran. Sebenarnya lagi 3 bulan sebelum puasa kita dah kena start dah buat promosi di Facebook, Instagram, apa semua tu. WhatsApp kan. Okey, telekung, tasbih, Quran, paparihai, sejadah. Itu semua kita boleh buat 3 bulan sebelum. Tapi orang kita, hari pertama, minggu pertama puasa tu baru nak jual kurma. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan ingat laku ke? Tak laku lah. Cuba tengok lah macam saya suka pakai baju Najma sebab saya comel kan. So saya suka pakai baju Najma. Najma, dia punya marketing memang TikTok. Setiap minggu dia punya ejen akan hantar dekat WhatsApp. Okey, dia akan offer macam-macam sampai kita ni mula-mula meluat tengok terus beli. Itu adalah strategi pemasaran terkini. Orang meluat tengok, orang akan beli. Contohlah macam kisah Tok Vida. Kan, dia saja membina sensasi lah apa semua bagi orang meluat. Bila orang meluat, orang akan beli produk dia. Itu memang strategi pemasaran terkini. Okay? Jadi, itu silap dia orang kita. Bila dah nak sampai hari kejadian baru buat promosi. Tak boleh lah. Ini untuk Deepavali. Untuk Deepavali berapa hari bulan ni, Puan Aisyah Raymond, Ketuk-Ketuk Aidilfitri, dia dah buat dah. Bulan hari tu lagi dia dah buat promosi dah. Cookies dia ada campur lah, cookies ada buat macam-macam. Jadi kita pun kena macam tu. Okay? Okay. Nuraisa pun bisnes tanpa modal. Sabela pun tanpa modal. Bahan mudah jual. Komisen tinggi. Support team disediakan. Reward setiap bulan. Nampak? Ini semua kita boleh jual. Memang Sabela dia punya komisen memang tinggi. Tapi yang pentingnya kita kena cinta produk kita. Okey, contohlah. Saya boleh tahu saya cenderung ke arah makanan. Dan saya yakin kalau saya jual apa-apa pun makanan laku. Sebab saya adalah ejen kepada Ketuk-Ketuk Aidilfitri. Ketuk-Ketuk Aidilfitri dia bagi satu balang RM5 komisen. Banyaklah. Kalau saya boleh jual saya boleh jual dalam setahun 500 balang, saya dapat 2,500. Kan? Jadi kadang-kadang reward tu lah yang kita tunggu kan. Okey, lepas tu saya pula pernah mencuba jual tudung. Saya pernah jual tudung. Tapi tak laku satu pun. Masa tu tudung shawl apa, dua muka kan. Saya cuba jual. Memang tak laku. Sebab apa? Sebab saya tak cinta produk tu dan saya tak pakai produk tu. Sebab itulah kita boleh tahu produk apa yang serasi dengan kita. Produk apa yang tak serasi dengan kita. Macam saya, kalau saya jual ubat kurus, orang nak beli tak? Orang tak beli. Saya jual peralatan makeup, orang tak beli sebab kita tak pakai. Okay? Sebab itulah kita kena cinta produk kita. Kita kena tahu produk mana yang tak masuk bakul. Kita kena tahu, contoh sos cili. Cuba kita pergi dekat satu pasaraya, contohlah Tesco ke kan. Kita pergi, kita duduk, kita tengok dekat rak jual sos. Kita tengok, kita duduk kat situ, kita tengok. Orang yang lalu, pembeli yang lalu, sos apa yang dia ambil? Sos apa yang dia ambil? Yang tu, jadi kita pun boleh assume kalau kita nak jual sos cili, orang cenderung ke arah sos cili macam mana. Okay, itu kita kena tahu produk yang masuk bakul ke tak masuk bakul. Okay, mi segera. Tengok. Lebih kurang saja sama color dia, mi kari. Tapi, kita tengok produk mana yang selalu masuk bakul.
Sedangkan kalau ikut tu, yang pertama mi segera masuk dalam Malaysia adalah Cintan. Tapi sekarang ni yang famous apa? Maggi. Tengok mak kita pun nak suruh pergi beli mi segera, dia tak kata pun pergi beli mi segera. Dia kata pergi beli Maggi, Ustaz. Semua Maggi. Okay. So ini adalah antara produk-produk yang masuk dalam bakul kita. Okay. Yang pentingnya dalam kita mengeluarkan produk, mestilah kita tahu produk kita tu punya USP, Unique Selling Point. Apa kekuatan, apa yang unik tentang produk kita, apa yang membezakan produk kita dengan orang lain, apa keistimewaan produk kita, apa hebatnya produk kita, kenapa pelanggan kena guna servis atau produk kita. Kita kena tahu, kita yang saja kena jawab benda ni. Kalau kita tak boleh jawab benda ni, kita tak tahu, jadi kita tak cinta produk kita. Bila orang tanya, okay, kalau cookies ketuk-ketuk Aidilfitri tu ada berapa jenis? Kita dah boleh jawab. Itu maksudnya kita memang memahami produk kita. Okay, Puan jual kek coklat moist, ada berapa jenis kek coklat moist, ada berapa gram, ada berapa, macam mana dia berjual, kita kena tahu, kita dah boleh jawab. Okay, mari kita tengok. Ni saya nak minta pendapat tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah produk rempah ayam bakar madu dan rempah ayam goreng mamak. Ni. Founder dia adalah Dikmat. Okey, berat produk 170 gram, harga produk RM7. Sesuai untuk 1,5 hingga 2 ekor ayam. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak selepas saya share tadi ilmu-ilmu pemasaran dari sudut industri, apa yang tuan-tuan dan puan-puan nampak kelemahan dan kekuatan produk ni? Contoh, produk ni single use ke? Tak, produk ni tak single use. Sebab orang dalam masyarakat Malaysia ni selalunya satu keluarga 4 hingga 5 orang. Dalam 4 hingga 5 orang takkan makan sampai 1,5 ekor ayam. Jadi maksudnya dia mungkin 10 ketui. Dia 10 ketui, dia kena ambil sempah ni dan lagi separuh simpan. So produk ni bukan produk single use. Okey. Tu contoh yang saya bagi. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Apa lagi? Daripada yang saya share tadi, apa tips-tips pemasaran daripada industri, cuba tuan-tuan dan puan-puan bagi kat saya. Apa kekuatan dan kelemahan produk ni? Marilah kita share, baru tahu kata yang saya kongsi tadi tu boleh diterima dan tuan-tuan dan puan-puan faham. Kalau tak mau cakap, tulis. Produk ni boleh cakap sendiri sebab kita tengok dia punya dia punya stiker tu memang dia dah cerita dah. Rempah ayam bakar madu. Maksudnya ini untuk ayam bakar. Okey, yang ni untuk ayam goreng mamak, macam kedai mamak. Okey, dan kita tengok memang simple lah, gaul perak bakar. Ni gaul perak goreng. Tapi apa lagi yang kita rasa info produk, info produk ada. Ada semua. Cara nak buat pun ada. Okey, apa lagi? Apa lagi? Share lah tengok. Okey. Ya, yang tu tak ada lagi, logo halal tak ada, apa semua yang tu memang tak ada lagi.
Okey, sebab ni bisnes ni dia baru perform. Okey. Founder dia muda lagi. Baru umur 23. Ya, tarikh luput tak ada lagi. Yang tu kita akan masukkan. Okey, lagi? Pada tuan-tuan dan puan-puan, harga RM7 tu berbaloi ataupun tidak? Harga RM7. Berbaloi. Okey, sebab mungkin dia bawah daripada RM10. Okey, tapi bagi saya dia kena letak harga below than 5. Sebab dia mungkin boleh perkecilkan lagi dia punya packaging. Sebab orang lebih suka single use. Kan? Boleh juga jual RM7 pun. Sebab bagi orang still murah. Cuma sekarang orang tu kalau dia orang remaja, dia memang tak sukalah nak kena simpan-simpan ni. Tambah pula bila dia rempah, kalau dia simpan-simpan lama-lama nanti bubuk masuk kan. Okey, lagi? 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 Siapa nak share apa lagi? Atau ada siapa-siapa nak tanya? Ya. Tidak segera. Apa dia? Tidak apa? Tidak segera. Tidak, bukan ready to eat. Maksud dia ready to cook. Yes. Sebab dia kena perap. Dia kena perap dulu, lepas tu baru dia bakar ataupun dia goreng. Yes, good. Lagi? Ada soalan tak? Sepanjang yang kita dah lalui bersama, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Boleh tanya ya kalau siapa yang nak tanya. Tanya. Sepanjang saya, sebab saya baru sebulan di Politeknik Tuanku Sultan Abahiyah. Sebelum ni saya di College Committee. Okey, saya ramai melatih student-student saya lah. Sebab kami di College Committee dulu, kita kena apply di BWS, Doing Business While Study. So, ramai juga student-student saya yang menjadi usahawan semasa masih bergelar pelajar. Dan umur mereka tu macam tu lah, 19-20 macam tu. Okey, walaupun mereka bukan bisnes juta-juta, tapi saya seronok lah sebab mereka ni berani mencuba. Sebab dalam kami punya dalam College Committee, kita akan bagi dia kursus. Okey, kursus Shopee, kursus macam mana nak borong cajak dia macam tu, dan kita buat amali terus. Hari pertama belajar, hari kedua terus daftar Shopee dan juga pengajar akan ajak macam mana nak borong di China. Okey, alhamdulillah seorang student saya tu dia dah memang dia dah buat bisnes macam tu. Dia jual macam-macam, dia ada banyak kedai dalam Shopee. Jual tudung lah apa semua kan. Tapi memang laku. Kadang-kadang saya kata kita kena fokus dulu, fokus satu tak. Dia makanan pun dia jual, biskut raya pun dia jual, ikan perkasam pun dia jual, tudung pun dia jual, macam-macam dia jual. Boleh juga. Ada seorang student saya tu dia start berniaga daripada SEM 1 sampai habis LI, dia tak mau kerja, dia nak buka kedai, dia kata. Okey, dan dia buka kedai, dia sewa kedai Mara di Kuala Ketil. So dia buka dan memang jual. Dia punya konsep dia, tu saya admire lah bila saya pergi tengok tu. Konsep dia kosmetik murah. Produk dia jual perempuan kan, suka benda-benda macam tu. So dia jual kosmetik murah. Dan ramai follower dia. Ramai yang beli. Dia tak jual kosmetik yang mahal-mahal, dia tak jual. Semua dia jual yang murah-murah. Memang laku.
Tu yang lagi seorang tu, student saya tu yang buat tu lah, surprise bouquet tu. Lelaki buat. Saya pun terkejut bila dia buat. Kalau you tengok dalam Facebook dia, Syafiq Saleh. Memang tu adalah student saya. Tak menang tangan dia buat. Ada seorang lagi tu, dia buat kek chiffon. Kek chiffon saja. Sampai dia kata dia buat kek chiffon tu sampai dia tak payah tengok resepi. Dia dah boleh kacau, dia dah boleh dan bakar. Lepas tu kalau musim orang kahwin, dia jual inai. Inai yang celup tu. Celup. Inai. Memang laku. Kemudian apa ni lagi seorang tu, dia sampai buka kedai lah. Sampai buka kedai. Jual kek, biskut, ban di Sungai Petani. Dan sekarang ni dia dijemput sebagai pengajar untuk ajak kek biskut. Itu adalah student saya. Seronok lah bila kita tengok anak-anak kita memilih keusahawanan sebagai satu peluang kerjaya. Kita jangan ingat jadi usahawan ni leceh lah apa semua, tak. Kan? Dia sebab apa bila saya tanya dia, umur dia baru 1. Bila saya tanya dia pasal apa yang awak tak pergi kerja ke, kan suka jadi usahawan. Saya free. Saya free je lah. Dan dia tak buat sendiri. Macam bulan puasa hari tu dia ambil produk orang. Dia tak repacking balik pun. Dia pakai bekas tu juga, cuma dia letak stiker dia. Memang laku dia jual. Dan dia ambil biskut-biskut yang mana yang dia nak post tu memang senang di post. Tak pecah apa semua. Untuk student, yang mana student saya rasa dalam ni ramai juga student-student saya daripada Politeknik Tuanku Sultan Al-Bahiyah. Jadi ambillah peluang ni, jadilah seorang usahawan. Sebab bila kita masih belajar ni, kita tak stres orang yang tak ada kerja. Maksud dia, kalau tak laku, tak apa, cuba lagi. Lagi satu, kita kena berani menerima rejection. Kan, bila kita pergi jual, contoh kita pergi jual ayak durian Belanda. Kita pergi satu meja, orang reject. Relax, jangan rasa, alamak, frustnya tak mau jual dah. Kita pun pernah reject orang punya produk, kita tengah duk makan, orang mai jual kismis. Kita tak apa, terima kasih. Orang mai jual tisu, tak apa, terima kasih. Orang mai jual kerepek, tak apa, terima kasih, tak beli. Itu reject. Kita pernah tak fikir perasaan dia? Kan, macam itulah juga kita. Kalau kita jual produk, lepas tu kita pergi, contohlah kita pergi jual dekat pensyarah kita ke apa kan. Belilah. Apa saya jual kerepek, pensyarah kita tak maulah, tak sedap. Tak apa, janganlah rasa give up. Kalau jual benda makan macam tu, lebih baik kena ada sampel. Okay? Kadang-kadang kita bawa, ni hari ni bawa sandwich, kalau siapa-siapa nak makan, makanlah. Hari ni kita buat kenduri. Esok orang akan order. Okay? Ada lagi nak tanya? Ada lagi. Ni yang saya share ni kebanyakannya daripada pengalaman saya menguruskan usahawan-usahawan lah. Sama ada alumni ataupun pelajar-pelajar sepenuh masa dan juga komuniti. Ada seorang lagi saya tu lelaki juga, nama dia Muhammad Syafiq. Dia jual apa tau? Dia kat rumah dia buka gerai kat depan rumah tu jual, dia buat kek coklat moist. Lepas tu dia jual ice blended. Dan yang terkini dia jual barang emas. Saya pun ya Allah ya Tuhanku. Orang pelajar lelaki jual barang emas. Dia tak apalah, bukan saya pakai, saya jual aja. Apa pun yang mana ada pendapatan, ambil. Okay? Ada lagi nak tanya, nak share? Untuk pengiraan kos produk, yang penting lah, kita kena hati-hati dalam mengira kos produk. Okay, lagi satu, apa pun perniagaan yang kita buat, kita mesti kena ada buku tunai. Buku tunai tu kita kena ada. Kita kena rekod setiap transaksi.
Alah tak ada masa lah nak kena buat kek lagi, nak record lagi lagi, nak PCOD lagi. Kena buat. Kalau tidak nanti kerja penat saja. Okay. Lagi? Ada yang nak tanya? Puan nak tanya, kalau yang buku tunai tu, kita rekod hari-hari tapi perlu macam per item ke atau kita boleh lamsam contoh satu hari tu RM100 ke ataupun per item? Okey, Puan, kalau Puan nak masuk kelas saya, KK Kuala Langat ada jemput saya lagi satu slot untuk buat pengurusan buku tunai. Pada berapa Zila? Berapa Puan Zila? 5 hari bulan 5 November. pada 5 November. Puan boleh masuk. Puan boleh masuk kursus saya tu. Saya akan tunjuk macam mana nak buat buku tunai. Kita kena record setiap hari. Okey, baik tu Puan, kita terima kasih. sebab tu kita kena ada buku invoice. Buku invoice yang kita kena tulis setiap hari apa perbelanjaan kita. Kalau kita pergi beli benda yang kita tak ada receipt, kita kena ada voucher bayaran untuk kita record. Sebab kalau kita tak ada voucher bayaran tu, kita akan lupa. Memang nampak leceh sikit, tapi kita kena buat. Kita ni masalah usahawan kita ni, kita lah CEO. Tapi kita bukan CEO, Chief Executive Officer. Tapi kita Chief Everything Officer. Semua kita buat. Buku tunai insyaAllah nanti kita akan tengok macam mana nak buat buku tunai yang simple. Sebab kalau macam penyata untung rugi, kunci kira-kira, dia ada sistem. Sistem tu boleh beli, ada yang percuma. Tapi buku tunai ni kita kena record. Bila kita ada buku tunai, kita boleh tahu dah berapa cash flow kita di tangan setiap hari. Itu yang penting tu. Kita ni masalah dia usahawan kita. Kita duk congak-congak dalam kepala saja. Kan? Rasa macam hari ni untung 200. Kita duk congak saja. Tapi kita tak kira betul-betul. Okay? Ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya? Open kepada persoalan sekiranya ada, boleh type di chat ataupun boleh bertanya kepada Puan Rahanita. Okey, kalau apa? Ada lagi tak? Mungkin apa ni, kalau yang jadi usahawan tu mungkin kata, Puan mungkin boleh cakap saja Puan tak berniaga. Saya berniaga. Saya ada berniaga. Sebelum saya join Polish Community, saya adalah seorang pengusaha kantin. Saya ada beberapa buah kantin sebelum saya join College Community. Kenapa saya join College Community? Sebab waktu tu anak saya nak periksa dan tak ada siapa nak tengok anak saya nak kena pergi hantar pergi tuition apa semua. So saya discuss dengan suami. Suami ambil alih bisnes saya dan saya masuk bekerja. Kan? Tapi alhamdulillah saya masuk bekerja pun saya diletakkan di bawah unit yang betul lah. Unit yang saya boleh bantu komuniti. Lepas tu sebab itulah kalau pasal bab-bab makanan, pengiraan kos apa semua tu insya-Allah saya boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan. Semalam kelas saya 2 jam dengan peserta MADA daripada College Community Bandar Darul Aman. Ni semua tokai-tokai traktor lah semua ni. Itu pun ada ingat pendapatan dia pun puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu pun ada masalah. Kan? Okey. Okey, kalau Yang tak ada apa, tentang Puan Rahanita, nombor telefon ke ataupun macam mana nak hubungi Puan Rahanita? okey. Itu dia dekat sini ya. Jangan lupa ya isi kehadiran untuk semua peserta. Ada tak? Naik tak nombor Ada, telefon ada. saya? Ada.
Boleh PM tepi boleh? Kita masih buka kepada persoalan sekiranya ada sebab jam nak menunjukkan pada pukul 12. Okay, kita akan berhenti sekejap lagi. Tapi sekiranya ada persoalan boleh ditanyakan pada Puan Hanita. Soalan dekat chatting tu, Puan Hanita. Ada. Kat saya tak naik pula. Soalan kat chatting. Ada yang tanya, boleh ke nak PM, nak message nanti? Nak tanya more about Boleh. business dan Boleh. guide daripada starting. Untuk maklumannya, Puan Boleh. Hanita ni memang dia sangat ni dengan community lah. Memang dia sangat membantu daripada nak business start-up tu. Kalau sekiranya ada apa-apa persoalan boleh tanyakan sekarang ni. Rugi kalau tak tanya dia ni. Dia banyak sangat ilmu tentang keusahawanan ni. Okey, tadi ada contoh BMC tak ada. InsyaAllah saya boleh share. Kita ada kelas BMC nanti, insyaAllah. Sepatutnya kita ada kelas Tapi BMC. kita ada kan? Ada. Sepatutnya kita ada kelas BMC pada 18 hari bulan hari tu. Tapi disebabkan jaga pengajar kita tak sihat, dia warded. So kita tunda kelas BMC kita nanti. Okey. Saya akan maklumkan kemudian. Sebab tu saya tak iklankan lagi. Nanti saya akan, siapa yang boleh follow kita dekat FB FB College Community Kolangat. Dia tengok bila masa kita akan buat lagi webinar. InsyaAllah setiap minggu kita akan buat webinar. Student Puan nama dia Zira Zaki. Ya, nama dia Zira Zaki. Dia adalah student saya. Ya, jual kosmetik murah. Nak belajar kelas Shopee tu. Rasanya yang tu kena tanya Puan Azila. Rasanya dah buat kan? Kita dah buat sebelum ni, tapi tengoklah nanti insyaAllah kita akan buat benda ni orang kata secara continuous lah. InsyaAllah kita akan cuba cari bajet macam mana. Biasanya kalau kita bagi free webinar ni kita akan buat dalam masa lebih kurang 3 jam saja. Kalau untuk kursus yang Shopee ni dia ambil masa yang lama. Biasa Shopee akan ambil masa lebih kurang 1 hari atau ke 2 hari. Sebab banyak technical part yang kena belajar untuk Shopee ni kan. So yang tu mungkin ada kenakan bayaran sedikit lah. Biasanya kalau yang untuk webinar usaha sosial ni memang kita ambil masa lebih kurang tak lama, lebih kurang 3 jam sahaja. Untuk kita orang kata nak exposekan tentang perniagaan ni. Yang mana kita we share we care lah. Okey, dah tak ada kan yang dekat chat kan? Kalau tak ada kita Boleh beri PM tepi saya. pada Cik Yati. Puan Yati.